Baiklah, video kali ini saya ingin ceritakan pengalaman seram seorang YouTuber. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan pengalaman seram seorang YouTuber. Okey, saya dapat cerita ni pun dari Facebook. Okey, dan saya tidak tahu kalau YouTuber tu nampak video saya ni. Okey, kerana YouTuber tu seorang peminat kisah-kisah seram. Okey, jadi jom kita mulakan cerita. Ceritanya bermula apabila seorang pemuda, dia berminat untuk menjadi seorang YouTuber. Memandangkan YouTuber ni dia boleh buat duit, boleh duit sampingan. Kalau orang tonton video, view banyak, anda akan dapat duit dan boleh dijadikan sebagai pekerjaan sampingan. Walaupun tidak banyak, tapi bolehlah untuk hidupkan. Memandangkan PKP ni lagi, memang sukar untuk cari kerja. Jadi YouTuber, untuk jadi YouTuber sangat mudah. Yang penting kamu ada konten video. Jadi pemuda ni berminat untuk jadi YouTuber dan dia lihat konten hantu ni paling, kata orang, paling ramai orang minat lah. Ramai orang suka. Jadi dia nekat untuk menjadi YouTuber, berkontenkan cerita hantu. Dia cakap, alah, bukan susah pun untuk jadi YouTuber ni. Kau cari saja cerita hantu, kau rakam satu tempat, kau lakonkan ada hantu, kau cakap ada hantu, view sudah tinggi. Dia cakap begitulah. Jadi dia berfikir, dia cakap, aku tengok, dia cakap ramai sahaja kan, ramai siap dengan YouTuber yang hantu ni pergi kuburan. Macam siapa tu? Macam YouTuber idol orang lah, Solo Ambush, yang pergi solo-solo masuk bagian-bagian seram kan, kemudian rakam. Jadi idol dia Solo Ambush lah. Dia idolkan Solo Ambush yang suka pergi ke tempat-tempat yang seram dan buat rakaman bersendirian. Jadi dia pun ingin buat sedemikian. Jadi dia dapat idea, dia cakap, kali ini aku pergi kuburan, dia cakap. Kemudian aku buat sedikit lakonan, dia cakap. Dia ambil botol mineral, kemudian dia ikat dengan tangsi. Kemudian dia berpura-pura lah duduk di satu kawasan, dan sampai satu masa dia akan tarik tangsi itu dan seolah-olah botol itu jatuh. Dan dia mengatakan seolah-olah ada makhluk yang mengganggu botol tersebut. Itu dia punya perancangan lah. Jadi dia pun sudah bersedialah. Dia sudah ambil barang-barang, stand kameranya, handphone dia, dan dia cari lokasi yang paling sesuai. Dan setelah dia survey tempat, dia nekat untuk pergi ke satu kawasan berkuburan. Jadi dia nekat untuk pergi sekitar 11 malam. Jadi dia mula rakaman pukul 12 lah, untuk dia ambil feel. Dia sudah ni kena mati. Aku tidak takut benda ni. Dia cakap, kalau YouTuber Solo Ambush berani, YouTuber lain berani, aku pun boleh, dia cakap. Ini demi view. Confirm, dia cakap, video pertama aku ni view melonjak naik. Itu dia cakap lah, ya. Jadi dia tengok jam, sudah pukul 11 malam. Jadi dia pun pergilah ke tempat tanah perkuburan yang dia ingin buat rakaman. Jadi biasa di kawasan tanah perkuburan dia ada satu pondok. Pondok untuk orang buat persiapan sebelum mengebumikan mayat dan tempat orang berehat. Jadi dia gunakan pondok tersebut untuk buat rakaman. Jadi dia sudah set up kamera, dia sudah letak botol mineralnya, dan
ikat tangsi, dan dia letak tangsi itu lebih kurang 10 meter daripada dia lah. Sebab di situ dia tempat dia berdiri. So seolah-olah kamera ada botol di depan sini, kemudian dia jalan ke depan sikit. Jadi sampailah masa, tiba masa, dia tengok, tepat jam 12. Dia pun mulakan rakaman. Dia pun berlakonlah berpura-pura macam tidak tahu, macam tidak nampak apa-apa, steady. Dia berdiri. Dia tidak tarik terus, dia tunggu masa lebih kurang 5 minit begitu. Dia cakap, ini sesuai dah untuk tarik ni. Dia cakap, lepas tu dia tarik lah tangsi tu. Tong, dia tarik, botol tu pun jatuh. Kemudian dia berpura-pura terkejut. Astagfirullah, begitulah lakonan. Kemudian dia, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia berlakon lah. Woi guys, berani dia guys. Sudahlah di kawasan perkuburan, dia berlakon lagi sedemikian. Kemudian dia pura-pura berlari, ambil kamera dan goyanglah konon-konon macam dalam keadaan cemas. Kemudian dia off. Dia off. Kemudian dia cuba tengok semula rakaman video tu. Bila dia tengok rakaman semula video tu, dia nampak ada satu macam kelibat orang. Dia terkejut lah. Sebelum botol tu jatuh, dia cakap, siapa dekat dalam video ni? Macam ada orang. Guys, di situ dia mulai macam yang, alamak, dia cakap. Kemudian bila dia tengok dalam rakaman tu ada orang, dan bila dia tengok bahagian tempat yang orang berdiri tu, guys, betul-betul ada guys. Ada seorang lelaki dengan misainya yang tebal macam yang bergulung begini, tengah melihat dia. Dia punya, astagfirullahaladzim, dia cakap, astagfirullahaladzim, dia cakap. Kemudian orang tu menegur, apa kau buat di sini? Dia cakap lega, nasib baik manusia, dia cakap. Dia cakap lah, tidaklah pakcik, saya buat rakaman. Dia cakap, rakaman untuk YouTube. Kemudian pakcik itu tegur dia semula. Sudah bilangnya, jangan buat perkara bodoh di sini, jangan buat rakaman sembarangan di sini, pergi balik, dia cakap. Ya, ini bukan tempat untuk bermain. Pakcik itu cakap lah. Lepas pakcik itu tegur, dia pun yang, ya pakcik, minta maaf pakcik, minta maaf. Dia kemas, terus dia naik kereta, dia jalan. Dia takutlah sebab ditegur oleh pakcik tu. Dia tegur. Dia naik. Jadi apabila dia segera pulang, baru dia teringat, kamera dia tinggal guys di pondok. Kamera stand dia bawa, tapi kamera dia tinggal. Dia cakap, alamak, kamera aku tertinggal. Jadi dia terpaksa U-turn semula untuk ambil kamera dia. Dan bila dia U-turn, dia lihat pakcik yang misai tu, misai bergulung tu sudah tidak ada. Dia cakap, mana pakcik tadi tu? Dia cakap. Dan dia pergi ambil semula kamera dia. Dan bila dia pergi ambil kamera dia, dia nampak ada satu di sudut pokok, ada satu makhluk seperti makhluk hitam berbulu tebal dan mata dia menyala merah. Di situ dia tergamam melihat. Dia ambil kamera dan tergamam. Dia cakap, astagfirullahaladzim, dia cakap, apakah benda ni yang dia nampak betul-betul depan mata? Dia ambil, terus lintang pukang dia lari guys. Dia lari. Dia rasa kaki yang macam berat sudah. Dia cakap, aduh, kenapa pula dia kaki ni jadi berat ni? Dia cakap, berdebar-debar guys. Kalau kamu pun lah nampak benda-benda pelik begitu kan, yang kamu rasa, ni manusia ke ni hantu ni, mesti kamu lintang pukang guys. Macam tidak pijak tanah, dia lari terus guys. Dia lari terus pergi kereta, boom, jalan terus laju guys. Dia rasa macam yang, aduh, menyesalnya aku, dia cakap. Baru dia tahu arti penyesalan guys. Masa pergi tu, masa mau buat, tidak pula dia menyesal. Terus dalam hatinya, aduh, apakah benda yang aku nampak tadi itu? Tiba-tiba guys, seperti ada orang menumpang di atas bumbung kereta dia. Nah guys, dia terus bergegar guys. Dia cakap, siapa pula di atas bumbung ni? Dia cakap. Lepas tu dia cari kedai yang terdekat. Kebetulan 7-Eleven buka. Jadi dia terus
singgah di kedai 7-Eleven tu keluar, dan bila dia tengok di atas, tidak ada guys, tidak ada. Terus dia masuk 7-Eleven, rehat sebentar di 7-Eleven. Dan biasalah kalau kita masuk 7-Eleven ini, dia akan ada bunyi ding dong kan. Dia masuk, dia ada orang datang lah. Jadi dia pun tutup pintu dan beli sedikit makanan. Dia beli makan Maggi lah, kan boleh air panas di situ kan, dan duduk sementara di situlah. Dan masa di kaunter, ketika dia hendak bayar, tiba-tiba pintu 7-Eleven tu berbunyi ding dong, tapi tidak ada orang. Dia dan pekerja 7-Eleven tu tengok pintu, tapi tidak ada orang, tapi bunyi pintu tu ada. Tapi dorang tidak hirau lah, mungkin ralat bunyi alam pintu 7-Eleven tu. Dan bila sekali lagi dorang mau bayar, pintu tu masih lagi berbunyi ding dong. Dorang pun yang dan dia saling berpandangan dengan pekerja 7-Eleven. Kemudian dia buat dek lagi lah, buat dek siap lah. Kemudian dia sambung duduk di kerusi 7-Eleven tu, dia makan Maggi. Dan guys, ketika dia makan Maggi di situ kan, dia cuba tenangkan diri dia. Guys, pintu tu berbunyi lagi, pintu 7-Eleven, tapi kali ni dia terbuka sedikit. Ding dong. Keras tu pintu 7-Eleven tu, dia macam kalau tolak baru dapat buka. Tiba-tiba dia seperti ditolak. Guys, dia dengan pekerja 7-Eleven tu terbeliak mata durang. Dia pun makan Maggi tu pun yang, kemudian pintu tu tertutup. Dan dia tahu memang benda tu sudah ikut dia. Dia segera habiskan Maggi dia, buang di tong sampah, terus pulang guys, terus balik ke rumah. Dalam hatinya, aduh ya Allah, menyesal lah pula apa yang aku buat ni. Sampai di rumah, dia mau buka pintu rumahnya pun macam yang cek. Bergegar sudah guys dia. Baru dia tahu. Dia masuk ke rumah dia terus mandi untuk hilangkan badi hantu tu, badi kuburan tu lah ya, kawasan yang dia pergi. Dia dengan harapan benda tersebut tidak ikut dia. Kebetulan orang di rumah dia semua sudah tidur ya, orang tua dia, jadi tinggal dia sendiri. Jam 12 malam, mungkin dia sekitar pergi pulang ke rumah sekitar 1 hingga 2 pagi. Sampai habis, sesudah dia mandi, dia masuk bilik dia. Okey, dia masuk bilik dia dan dia rasa macam yang lega. Dia cakap, semua benda tu macam yang harap benda tu tidak ikut dia lagi lah. Okey, jadi dia pun lepas mandi rambut lah, dia pun pergi bersisir di cermin. Dan bila dia bersisir di cermin guys, dia nampak makhluk tu betul-betul di pintunya berdiri. Dia tengok, siapa yang badan berbulu, mata merah ni? Bukan ini kan yang ikut sama aku? Aduh guys, dia cakap betul-betul di belakang pintu bilik dia. Dan bila dia toleh, ya memang makhluk tu ada di bilik dia. Dia terus berteriak, ya Allah, pap, terus pingsan guys dia. Keesokan paginya baru mak dia kejutkan, apa kau buat baring di bawah ni? Dia cakap di lantai ni. Kemudian baru dia ceritakan kepada mak dia apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian maknya marah gila. Dia cakap, kenapa juga kau mau buat perkara bodoh begitu? Mak dia cakap. Kemudian ayah dia sambung lagi marah dengan dia. Dan kemudian dia dibawa berubat. Dan selepas tu dia sudah insaf dan tidak mau buat lagi guys. Jadi guys, itulah dia kisah seram seorang YouTuber. Belum jadi YouTuber pun, video pertama pun belum dia dapat buat. Dan dia cerita bila dia tengok kembali rakaman video tu, dia tengok pacik bermisai itu tidak wujud pun dalam video tersebut, tapi masa awal dia rakam ada. Dan dia terkejut, pacik tersebut hilang dalam video tersebut. Dan dia segera delete video tu. Dia tidak jadi upload dalam YouTube kerana dia takut benda tu mengganggu lagi. Jadi ia hanya menjadi kenangan lah kepada dia. Okey,
Jadi pengajarannya di sini, kalau kita tidak cukup ilmu di dada, masih kurang ilmu di dada, janganlah pergi memandai-mandai, kau cari pasal, cari hantu. Kau jangan bezakan diri kau dengan Solo Imbush. Bagi saya Solo Imbush, dia seorang yang berilmu dan mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Kamu jangan bezakan dengan dia. Bagi saya respect dengan Solo Imbush sebab dia seorang yang berani. Dan ilmu dia, saya rasa ilmu Solo Imbush memang cukup. Jadi dia padanlah untuk berbuat sedemikian. Jadi kamu anak muda yang ingin baru berjinak dalam bidang-bidang seram ni guys, cukupkan ilmu dahulu. Macam saya pun untuk buat bercerita hantu ni pun kadang-kadang diganggu juga, tapi saya kuatkan hati, saya cari ilmu untuk melindungi diri saya. Jadi guys, setakat itu saja kisah seram saya kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang lonceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, setakat itu saja cerita saya, Ali Bosku. Assalamualaikum.